baling buku sekolah ke dalam sungai, maki guru. Malah ada yang bertindak luar kawalan dengan berpesta atas jalan raya sebaik selesai peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Apa semua ini? Belum sempat tanggal uniform sekolah, sudah berani tunjuk lagak gangster. Apa dah jadi dengan budak-budak zaman sekarang ni? Ini yang kita akan bincangkan dalam topik minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Midi Saleh dalam program Topik 14 Mac. Dan kali ini kita akan membincangkan isu bagaimana kita memupuk budaya hormat serta keberkatan menuntut ilmu. Dan untuk itu saya perkenalkan tetamu minggu ini, pakar psikologi kaunseling Fakulti Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Midi. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, saya baik. Midi sihat? Sihat, alhamdulillah kita kat sini Prof. Baiklah Prof, kita terus ke soalan pertama kita ya. Prof, sejak minggu lalu tular lagak segelintir pelajar yang gairah menghina tenaga pengajar. Pada pendapat Prof sendiri, mengapa perkara ini berlaku Prof? Okey, kalau kita lihat, kita jangan lihat kepada satu sudut saja, sudut pelajar tu dengan tingkah laku dia. Saya melihat kepada keseluruhannya. Okey, apabila kita menganalisis pada aspek psikologi kaunseling, kan, kita dapati di situ ada ciri-ciri tingkah laku di mana dalam pelajar itu nak meraihkan, nak meluahkan dan juga nak menzahirkan perasaan dia, tingkah laku dia. Setelah ini fitrah manusia, apabila dia dah habis satu-satu acara, macam pelari kan, bila habis acara dia akan luahkan perasaan dia, gembira, kesedih dan sebagainya. Sama juga dengan pelajar, apabila dia dah habis acara, exam ke proses, aktiviti dan sebagainya, dia nak melahirkan rasa gembira, dia lega, sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Cuma dalam konteks ini apa yang kita nampak adalah walaupun pelajar itu bebas untuk nak meluahkan perasaan dia, meluahkan tingkah laku dan sebagainya, tetapi itu hak dia. Jangan dia buat mengganggu hak orang yang lain. Apabila kita meluahkan perasaan kita, tingkah laku kita melalui lisan, cakap kita, melalui tulisan, melalui perbuatan, tetapi benda ini semua mengganggu hak orang lain. Contoh macam hari itu, kalau pengeluhan pelajar itu melalui lisan mengganggu perasaan guru, melalui tulisan dan lisan perkataan mengganggu pentadbiran sekolah dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu perkara yang tidak betul. Kenapa? Kerana tingkah laku mengeluarkan perasaan hak kita, tetapi kita telah mengganggu ke telinga, pandangan dan mata orang lain. Maka kita tidak dianggap sebagai seorang yang normal, tetapi dalam konteks ini kita dianggap sebagai seorang yang pengganggu perasaan. Kita ada masalah emosi dekat sini. Okey. Ini antara masalah yang timbul, saya nampaklah. Okey. Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena kaji kenapa pelajar-pelajar ini memilih untuk nak meluahkan perasaan dia. Segelintir saja. Ini lebih kurang 1 hingga 2% saja yang membuat perkara begini. Majoriti yang lain, 95-98% adalah pelajar yang masih lagi meluahkan perasaan melalui cara yang betul, tidak mengganggu hak orang yang lain. Itu tadi antara ciri-ciri psikologi kupasan awal berkenaan dengan perkara ini yang Prof kongsikan bersama kita. Baiklah Prof, sebelum kita teruskan diskusi kita pada malam ini, kita saksikan dulu pendapat orang ramai. Kali bila kita nak buat benda macam ni, kita kena fikir pasal keluarga kita lah, termasuk maruah diri. Sebab bila kita keluar ni, kita mencerminkan keluarga kita, kita bawa maruah keluarga kita. Jadi bila kita buat macam tu, sedih lah mak bapak, jatuh air mata mak bapak. Satu-satu. Secondly, keberkatan ni, guru ni ibarat ibu bapa kita kat sekolah. Jadi tanpa keberkatan tu, kita nak pergi mana? Jadi bila keberkatan tu hilang, bila kita nak menerapkan ilmu yang telah diturunkan, kita akan alami kesulitan kat situ. Jadi bagi saya benda ni memang tak patut sangat berlaku.
sebab guru ibarat ibu bapa kita di sekolah. Untuk menghindar mengelakkan perkara ini berlaku, saya rasa semuanya didikan daripada orang tua, didikan daripada sekolah dan juga dirilah, muhasabah diri. Kita yang tahu mana baik, mana buruk. Saya sangat pandang tinggi kepada guru, ibu bapa. Kita sepatutnya menghormati mereka. Mungkin juga salah satunya adalah pengaruh kawan lah. Kadang-kadang kita sekolah menengah kita jenis yang nakal. Bagi saya semua orang nakal ya. Ada memorinya tersendiri bila sekolah rendah, sekolah menengah akan ada kenakalan tersebut. Tapi kalau sampai tak menghormati guru itu, saya rasa itu ada masalah kot dalam otak dia, hati dia. Sebenarnya hormat cikgu adalah satu benda yang sangat-sangat tinggi. Sebab kerana ilmu yang diorang bagikan itu, orang kata akan lagi berkat, akan lagi cantik anda menerimanya apabila anda menghormati guru. Sebab betul, kita kadang-kadang ada tidak kesefahaman dengan guru-guru kita, tapi itu tidak bermakna yang kita boleh kurang ajar ataupun kita tidak beradab ketika bersama mereka ataupun di belakang mereka. Kerana ilmu yang mereka curahkan adalah ikhlas. Pekerjaan seorang guru itu adalah menyampaikan atau mendidik anak-anak bangsa. Jadi mereka sudah mendidik anda. Jadi terpulang kepada anda untuk menentukan arah tuju hidup anda. Itu tadi pandangan orang ramai berkenaan dengan kepentingan menghormati guru. Baiklah Prof, kita sambung diskusi kita Prof. Apa kesan daripada tindakan pelajar-pelajar yang tidak beradab ini? Kerana kita lihat ia tidak mencerminkan budaya masyarakat Malaysia yang kita rasa sentiasa menghormati golongan pendidik, dan kita juga bimbang Prof, budaya ini akan menjadi lebih parah di masa hadapan. Betul, saya setuju tu. Antara kesan yang ada adalah kepada pelajar itu sendiri, nombor satu kan. Pelajar itu dianggap sebagai seorang yang pengganggu hak orang yang lain. Okey, dia orang yang macam ni, dia akan sentiasa mengganggu hak orang yang lain. Dalam konteks sekolah, dia akan mengganggu hak guru, pentadbir sekolah dan sebagainya. Di rumah, dia akan mengganggu hak ibu bapa dia, adik-beradik dia, bapa saudara dia dan sebagainya. Di dalam komuniti, dia akan mengganggu hak-hak orang yang lain, jiran dan sebagainya. Ini satu perkara yang dia tak perasan, dia akan melalui benda ni. Yang keduanya, kesannya adalah kepada imej pelajar, di mana dia akan memberi impak kepada keluarga itu sendiri. Imej keluarga dia juga akan tercalar. Imej kepada ibu bapaknya, kita akan tengok maruah ibu bapaknya akan dipersoalkan dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali adalah maruah kepada komuniti ataupun bangsa dia, ras dia lah. Kalau budak Melayu, orang akan bercakap, tengok ni anak Melayu biadab. Kalau orang tu budak Cina, dia tengok budak Cina ni biadab dan sebagainya. Okey, ataupun pelajar India dan sebagainya. Dia akan mengganggu ras, agama seorang itu. Kerana apa? Kerana kesan dia akan mempamerkan kita namakan sebagai sudut pandang, persepsi orang, bahawa pelajar ini adalah pelajar yang biadab, kurang ajar dan tidak sopan, dan ianya memberi impak kepada ibu bapanya, keluarganya, sistem sekolah dan juga komuniti dia. Ini kesan yang akan seterusnya mengganggu diri dia nanti. Baiklah Prof, berdasarkan daripada kupasan awal untuk dua soalan tadi Prof ya, Prof menegaskan betapa pentingnya supaya kita menghormati hak orang lain, dan melalui rasa hormat pada hak orang lain itu kita akan memberi kesenangan kepada bukan sahaja pada diri kita, kepada orang sekeliling kita. Baiklah Prof, sebelum kita kembali dengan kupasan yang lebih lanjut, kita berehat dulu seketika dan kembali semula selepas ini.
Kembali dalam program Topik bersama saya Midi Saleh dan juga tetamu kita Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din, pakar psikologi kaunseling Fakulti Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Prof, melihat kepada isu masalah adab pelajar inilah, apa cabaran terbesar yang Prof lihat kepada golongan ibu bapa dan guru dalam usaha mendidik mereka? Oh, memang banyak cabaran. Sebab ini perkara nilai dan juga sebab kita nak bagi mereka ni seorang yang ada adab. Bila ada adab, ada akhlak, dia mesti ada nilai. Nilai itu yang kita nak masuk. Maka cabaran di kalangan ibu bapa dan guru adalah sangat mencabar. Yang pertama sekali kan, pada aspek psikologi kita boleh lihat bahawa bagaimana seorang ibu tu kena kenal pasti anak mereka. Okey, ini bukan satu tugas yang mudah. Kerana tak banyak, lebih kurang 2-3% saja anak-anak yang akan mempunyai kecenderungan begini. Tetapi kita tidak tahu bahawa adakah anak kita ini okey, status okey ataupun tak terlibat dengan tingkah laku antisosial ataupun biadab yang begini. Dan ini memang sangat sukar kerana apabila kita nak tanya remaja ni, masalah remaja ni memang penipuan di dalam zaman remaja adalah benda yang biasa. Kerana apa? Kerana mereka nak menjaga diri dan nak menjaga maruah diri kan, sebab itu mereka akan menipu, nak menjaga keadaan supaya walaupun mereka buat salah tetapi mereka tak nak mengaku. Ini cabaran yang pertama. Baik, yang keduanya adalah secara umumnya untuk keseluruhan anak-anak yang biasa ni, anak-anak yang 90-98% ni kan, kita kena sentiasa terus-menerus untuk memberi kesedaran kepada mereka, memberi kesedaran, memberi tahu kepada mereka dan juga menanam nilai-nilai murni. Ini kerja terus-menerus. Tetapi ibu bapa dengan kerjanya, dengan tugasan harian, mereka akan ada banyak tekangan masa dan mereka ini akan menghadapi masalah dan cabaran dekat sini. Dan yang ketiga, akhir sekali adalah cabaran untuk ibu bapa dan guru-guru itu sendiri untuk mencari ilmu-ilmu baru. Apakah psikologi anak mereka pada hari ini? Mereka mesti ada ilmu tentang anak, tentang remaja. Mereka mesti ada ilmu tentang tingkah laku tidak sopan ini. Bagaimana anak-anak nak mengurus emosi yang tidak stabil. Bagaimana supaya anak-anak ini mengurus emosi, meluahkan perasaan mereka secara betul sehingga tidak mengganggu hak orang yang lain. Jadi ibu bapa cabarannya mesti ada ilmu dan mesti ada kemahiran untuk nak mendorong anak-anak ini dan juga pengalaman-pengalaman terkini. Itu cabaran dia. Itu tadi antara peringkat-peringkat umur yang sesuai kita terapkan segala kebaikan ataupun perkara-perkara positif kepada kanak-kanak. Baiklah Prof, sebelum kita ke soalan berikutnya, kita ikuti lagi pandangan orang ramai mengenai perkara ini. Berjaya dalam hidup ini, kita bukan sahaja digalakkan untuk menghormati ibu bapa tetapi juga orang yang lebih berusia, terutamanya guru sebagai pendidik. Jadi kita seharusnya menjaga adab, menjaga bahasa untuk kita berjaya di masa akan datang. Jadi jangan lupa untuk respect kepada guru anda. Biarlah daripada rebungnya, ya biasalah kan kita daripada kita kecil lagi, kalau mak ayah kita dah didik kita untuk hormati cikgu, maka kita pun akan membesar. We shall grow up respecting our teachers. However, sekiranya parents sendiri waktu anak kecil-kecil lagi memang sudah ada kita panggil syakwa sangka ataupun sifat suka blaming dan sukar. Sebab nak tak nak anak kita pun akan ikut apa yang kita buat tu tak? Mana tak tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Jadi sebab tu untuk the essence untuk menghormati seseorang, guru, orang tua, this all must come from the parents, ya. Sebab parents yang mendidik anak essentially in the first place. Macam itulah. Ibu bapa haruslah sentiasa menasihati anak-anak mereka supaya sentiasa menghormati guru-guru mereka di sekolah. Kerana apa? Di sekolah, ibu bapa mereka adalah guru. Merekalah yang menjaga, merekalah yang mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk menjadikan seorang insan yang berguna. Nasihat saya kepada insan-insan yang bergelar pelajar, dalam ajarnya cikgu ada harapan, dalam marahnya ada sayang,
Dalam tegurnya ada doa, dalam tawanya ada mesra, dalam tangannya siasah terbina. Jadi, hormati cikgu, jagalah cikgu. Mereka lah yang mendidik kita. Bermula dari rumah. Dan apa yang kita belajar dari rumah, kita bawa ke sekolah. Dan apa yang kita belajar dari sekolah, kita bawa ke dalam hidup kita. Jadi, kedua-duanya, apa yang kita belajar di rumah dan di sekolah adalah sangat-sangat penting untuk kita menjadi seorang manusia yang baik, yang hormat dengan orang yang berjasa pada kita, contohnya guru. Dapat kita dengar pandangan orang ramai itu tadi. Dalam ajar ada harapan, dalam tegur ada doa dan dalam tangan ada sahsiah terbina. Itu mungkin antara kata-kata nasihat yang boleh dijadikan panduan oleh pelajar-pelajar kita, Prof. Baiklah, Prof, bagaimana pula cara terbaik untuk kita mendidik atau mengatasi cabaran berdepan dengan segelintir pelajar ini, Prof? Okey, secara teknikalnya memang kita boleh mengurus pelajar-pelajar begini. Guru dan ibu bapa dan ahli masyarakat jangan risau dan takut kerana kita boleh mengatasi masalah ini secara bersama, secara mana dia sama-sama kita lah. Okey, yang pertama adalah kepada pelajar tegar. Pelajar tegar 1 hingga 2% ni yang sangat-sangat tegar ni memang ada rawatan. Rawatan yang kita boleh lakukan adalah rawatan yang menggunakan pendekatan psikososial, di mana kita boleh menggunakan aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling kepada mereka. Kalau mereka di sekolah menengah tak ada masalah, sebab di sekolah memang ada guru-guru kaunseling yang terlatih, yang profesional, dan juga ada ustazah-ustazah yang boleh memberi bimbingan, dan juga guru-guru lain yang ada passion, yang ada minat untuk nak membantu pelajar-pelajar ini. Cuma dalam konteks ini kita kena cepat mengenal pasti masalah-masalah di kalangan pelajar-pelajar ini. Itu satu. Kemudian dalam masa yang sama kita juga boleh mengenal pasti kaedah-kaedah untuk kita nak membantu pelajar ataupun kita nak mendidik pelajar. Jangan pula macam saya kata awal tadilah, kadang-kadang kita dalam mendidik pun kita mengganggu hak pelajar. Memang kita rasa marah dekat pelajar, memang geram betul dengan pelajar, macam nak cekik-cekik kan pelajar ni. Tetapi cara tu janganlah sehingga kita menghentakkan ego dia, menghentakkan maruah dia sehingga akhir sekali bila dia lepas bebas, dia hentam kita balik dan sebagainya. Okey, itu untuk pelajar yang. Kemudian lagi satu lagi ada pelajar yang umum, pelajar yang ramai ni. Okey, pelajar yang ramai ni kita boleh menggunakan pendekatan-pendekatan pencegahan dan juga psikopendidikan. Okey, pencegahan boleh kita lakukan melalui aktiviti-aktiviti motivasi pelajar, modul-modul motivasi, modul-modul pembinaan sikap. Okey, kemudian membawa mereka kepada minat-minat yang tertentu. Sebab kita tahu bahawa pelajar-pelajar yang yang khusus ni, mereka ada cara untuk nak meluahkan perasaan. Kalau kita dapat menjaga dan juga orang kata pick up ataupun mengenal pasti awal dia punya bakat dan potensi dia ni, kita juruskan kepada satu saluran yang betul, insya-Allah dia akan menggunakan tenaga tu. Dia akan meluahkan perasaan dia dan perasaan dan tingkah laku dia di dalam ruang yang betul. Okey, dia suka dalam bidang mekanik ke, bidang lukisan ke, bidang apa ke, kita boleh juruskan. Jadi apabila kita tidak melakukan perkara itu, tenaga-tenaga yang ada pada diri dia tu dia gunakan untuk meluahkan secara tak betul. Itu yang datang tu. Dia ada kreativiti, tapi kreativiti dia tu mengganggu hak orang yang lain. Okey, insya-Allah boleh kita selesaikan masalah ini secara bersama. Baiklah, Prof. Kita berehat dulu, Prof. Dan sebelum itu, untuk penonton topik, jangan ke mana-mana dan teruskan bersama kami.
Masih bersama kami dalam topik membincangkan isu memupuk budaya hormat dan keberkatan menuntut ilmu. Baik Prof, kita ke soalan terakhir kita malam ini. Alam sekolah juga bukan yang terakhir, bukanlah stesen terakhir dalam kehidupan seseorang pelajar kerana proses menuntut ilmu akan berterusan selama-lamanya. Bagaimana Prof melihat masa depan pelajar yang tidak dapat mengawal tindakan mereka ini? Apa kemungkinan yang akan berlaku di masa depan, Prof? Okey, secara logiknya kita kena memahami pelajar tu yang terlibat ini dia mesti memahami bahawa alam sekolah bukannya last station. Bukannya stesen kereta api yang terakhir, okey? Betul. Ini barangkali permulaan ataupun kali kedua, alright? Stesen yang kedua. Lepas ni ada lagi, selepas pendidikan menengah dia akan masuk pendidikan tinggi, pra-universiti. Lepas tu dia akan masuk peringkat universiti. Lepas tu dia akan masuk alam pekerjaan. Dalam alam pekerjaan dia akan masuk permulaan pekerjaan. Kemudian dia akan membangunkan kerjaya dia. Lepas membangunkan kerjaya dia, dia akan memantapkan kerjaya. Lepas memantapkan kerjaya, dia akan memurnikan lagi kerjaya. Ada banyak tahap-tahap di dalam proses kehidupan. Sekiranya dia terus-menerus mengekalkan sebagai seorang yang ada masalah tingkah laku, masalah disiplin, masalah yang suka mengganggu hak orang yang lain, bermakna dia akan mengganggu sistem yang akan dia lalui, iaitu semasa universiti nanti. Kemudian dia akan masuk di dalam pekerjaan. Apabila dia ada jawatan, dia akan gagal untuk nak menjalankan fungsi tugas peranan kerjaya dia itu sendiri. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar ini dia kena ingat bahawa dia kena berubah. Sebab apa? Sebab tingkah laku asas nilai seorang yang melakukan sesuatu mengganggu hak orang yang lain adalah tingkah laku yang tak betul dan tak baik di dalam masyarakat. Wa ima di dalam agama sekalipun, di dalam bangsa sekalipun, di dalam tempatan kejiranan dan sebagainya, bila kita mengganggu hak orang yang lain, memang itu tak betul. Apatah lagi kalau dia masuk ke universiti dan juga dia bekerja. Okey, dia tidak akan dapat masuk di dalam satu sistem yang akan menjayakan dia. Dia akan masuk di dalam sistem yang akan terus menggagalkan dia dan akan membuat dia rasa lebih kecewa, lebih marah, lebih gundah gulana dan dia akan menghadapi masalah yang lebih meningkat lagi. Stres yang lebih tinggi, cabaran-cabaran yang lebih menyusahkan diri dia. Okey. Jadi sebab itulah peringkat dia ni masih peringkat awal. Bagi remaja yang menghadapi masalah ni, mereka mempunyai banyak masa sebenarnya untuk nak mengubah diri. Itu nombor satu. Yang kedua, mereka ada ramai orang dekat luar-luar sana. Saya yakin ibu bapa mereka adalah orang yang bagus. Guru-guru adalah orang yang bagus. Dan juga PIBG mereka juga orang-orang yang bagus yang memang nak menolong mereka. Mereka ada peluang dan ruang untuk berubah. Jadi tak ada masalah, boleh berubah. Prof, berubah untuk kebaikan itu tidak ada salahnya, Prof. Dan kita harapkan pelajar-pelajar ini kenal hak mereka dan juga mereka hormati hak orang lain. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din. Ya, terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Prof kerana sudi bersama-sama dengan topik pada malam ini dan kita harapkan kita akan ada kesempatan lagi untuk mengupas topik-topik yang lebih menarik di masa hadapan. Sebelum kita mengakhiri topik kita pada malam ini, apa kata kita ikuti temu bual bersama salah seorang bekas pelajar cemerlang Universiti Tempatan. Dia bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah juga cemerlang dalam bidang sukan. Dan kuncinya adalah disiplin. Disiplin yang membentuk kita sebagai seorang insan. Jom kita saksikan. Mas Zafir Zikri, 26 tahun, merupakan anak ketiga kepada bekas personaliti TV Allahyarham Aziz Deisa. Pernah menimba ilmu di Maktab Rendah Sains Semara MRSM Berseri Perlis sebelum melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Selangor dalam bidang sains dan peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM ini berkongsi, disiplin merupakan kunci utama untuk berjaya dalam apa jua bidang, terutama pelajaran. Untuk menjadi seorang yang berjaya ataupun orang kata excel dalam pelajaran ni, kita tak perlu menjadi seorang yang pintar atau kita tak perlu menjadi seorang yang gifted, iaitu dilahirkan sebagai seorang yang bijaksana. Kita hanyalah perlu pandai untuk mengatur langkah, jadual dan juga strategi bagaimana kita nak
belajar tentang sesuatu perkara dan untuk kita build up kita punya knowledge untuk berjaya. Dan sudah semestinya untuk menjadi seorang yang berjaya itu kita mesti menjadi seorang yang berdisiplin. Katanya dia juga seorang pelajar yang sukar untuk memberi tumpuan di dalam kelas, namun berusaha mencari alternatif lain seperti belajar bersendirian bagi subjek yang kurang difahami. Selain disiplin dalam pelajaran, dia juga disiplin dalam bersukan. Ini terbukti apabila Mas Zafir bukan sahaja skor dalam pelajaran, malah dalam bidang sukan di peringkat universiti. Untuk kekal istiqomah berada dalam keadaan disiplin ini bukanlah satu perkara yang mudah, kerana ia perlukan satu tekad yang tinggi untuk kita kekal berdisiplin. Tapi tanpa usaha, tanpa latihan, kita takkan jadi seorang yang disiplin. Jadi untuk jadi seorang yang berdisiplin, kita kena tetapkan satu target. Bila kita ada satu target ni, secara automatiknya kita akan jadi lebih berdisiplin dan ingin mengejar impian kita itu lebih mendalam. Mengulas mengenai kewajipan menghormati guru, ini katanya. Saya ingin menekankan sangat-sangat bahawa menghormati cikgu ini adalah bukan satu perkara yang perlu, tapi ia merupakan satu kewajipan kita, kerana ilmu itu tidak akan masuk ke dalam minda kita. Ini apa yang saya percaya. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam minda kita dan tidak akan kekal berada dalam minda kita jika ianya tidak diberkati, kerana kita tidak mempunyai adab yang baik terhadap guru. Jadi pesanan saya untuk pelajar-pelajar di luar sana, hormati guru anda dan korek sebanyak ilmu yang mungkin daripada mereka. InsyaAllah kalian akan berjaya. Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatannya, hingga penuntut bukan sahaja boleh mendalami dan menguasai sesuatu bidang atau disiplin, bahkan bersifat merendah diri seperti resmi padi, yang semakin berisi semakin tunduk. Lebih penting, etika dan nilai murni yang diterapkan seseorang pelajar juga akan memberi sumbangan dalam masyarakat dan juga masa depan negara. Bak mutiara kata Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Sekian topik minggu ini, bersama saya lagi minggu depan, hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum dan selamat malam.